start ke tu? Dah. Start lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Cik Syazarin. Puan Nom. Okay, so hari ini bertemu bertemu semula dengan saya yang tadi bersiaran secara solo. So petang ni saya dah ada partner, Yes, bersama gang. dengan Cik Syazarin. Kita ada gang. So dalam segmen Brown Bag Lunch kita pada hari ini di slot yang terakhir. So hari ini Cik Syazarin sebagai slot penutup lah kita pada hari ini dalam segmen Brown Bag Lunch. So mungkin lepas ini kita akan ada next, mungkin Brown Bag Lunch, mungkin breakfast talk, mungkin kita tak pasti lagi, mungkin ada. Dan sebelum nak mulakan dulu, saya nak perkenalkan dulu bersama dengan saya sebelah kita pada hari ini, pada petang ini, Encik Syazarin Saparati sebagai penolong pegawai psikologi di unit psikologi dan kaunseling. Dan bersama dengan saya, mesti semua dah kenal kan. Yang belum kenal tu saya perkenalkan kembali. Saya Siti Hanom binti Abdul Kadir, pegawai psikologi di unit psikologi dan kaunseling. Okey Syazarin, hari ini apa topik yang Cik Syazarin nak sampaikan kepada orang? Agak takut je. Sebab tak ada anak ya kita. Hari ni kita nak buat parenting style ataupun apa tu? Gaya keibu-bapaan. Tadi Cik Syazarin kata kita belum ada anak. Tapi jangan risau. Kita ada banyak anak. Anak apa Cik Syazarin? Anak tekak. Okay. Takut kadang-kadang. Okey Cik Nom. Kita santai-santai sikit lah petang-petang Petang ni kan rasa ngantuk Cik Nom nak sebenarnya. balik kerja ni lagi 2 jam ni. Okay. So Cik Syazarin, kenapa memilih tajuk parenting style ni? Saya boleh parenting ni kita tengok kan kat kebapaan lagi masa pandemik Cik Nom kita seram bapa kat rumah. Kan baik-baik ibu bapa kat luar cantik, manis. Betul. Di masa pandemik ni kena jaga anak, kena ajar anak, semua kena buat. Dia lah cikgu tuition. Dia cikgu tuition. Dia lah pengasuh. Dia lah pengasuh. Saya ternampak kita post Cik Nom. Saya ternampak post apa? Harizalika. Ya, yang tengah viral tengah ni. viral ya. Bacalah komen-komen tu baca kan. Komen. Ya Allah netizen. Zen, neraka zen kata tuan ni. Takut kadang-kadang ya saya tengok sebab dia cakap ibu bapa bolehlah kan cakap Harizalika tu ada apa? Ada orang yang tolong masak, tolong kemas apa benda. Senanglah boleh jadi princess kat rumah kan. Senanglah tak payah menyinga. Ini dia kata dia yang membasuh, dia yang mengering. Dia yang kasih makan. Dia menjaga anak Cik Nom. Takut kadang-kadang kita tengok ya. Mana dia kata mana tak jadi hantu. Sebab tu kita memilih tajuk parenting ni sebab masa pandemik kita tahu kan most of the parents luangkan masa banyak bersama anak-anak kat rumah. Jadi sangat. Yes. Sangat banyak. Kita kena work from home ya. Kadang-kadang kita nak bekerja, anak kerja nak cari makan, bekerja-kerja di rumah. Kadang-kadang ada parent cakap lebih baik aku ni duduk dekat office daripada duduk kat rumah kan. Betul. Sebab kat rumah ni nak buat kerja, nak kena hantar deadline sebelum pukul 5 nak kena masuk. Nak kena buat PDF lah, ada yang minta PDF, ada yang minta laporan pekerjaan harian, ada juga yang minta log harian. Tapi dalam masa yang sama kena jaga anak ni. Anak nak makan tu kan. Jadi parenting style ni sangat penting ya. Sebab ada few things lah yang kita kena tengok berdasarkan tu. Kadang setiap macam Cik Nom punya tajuk tadi, takut saya tengok. Ibu apa cakap ibu apa di rumah ya, pengurusan emosi di rumah. Itu penting juga parenting style. Macam Cik Nom cakap tadi, ibu apa perlu apa? Fokus kepada pengurusan emosi dia semasa berhadapan dengan anak-anak. Kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang ada isu tu dia tak pernah alami. Tak pernah membayangkan jaga anak dalam masa yang sama bekerja. Jadi waktu PKP ini kita perlukan kawalan emosi yang betul dan juga topik Cik Syazarin juga petang ni sangat membantu iaitu parenting style sewaktu PKP. Dan topik ini juga diberi kepada umum lah saya rasa. Sangat umum lah terutamanya kepada penjawat awam yang perlu bekerja dari rumah dan mungkin dalam keadaan taska tak buka Cik Syazarin, sekolah online, time nak live dengan majikan, time tu lah anak-anak online tuition. Time tu juga yang seorang nak online kelas agama. Macam mana tu Cik Syazarin? Nak kerja-kerja yang ni, nak tu, nak ada dengan adik lagi. Kakaknya pegang adiknya kejar. Belum air tumpah atas meja. Ya, betul. Cik Nom takut ada stress kat rumah. Parenting ni penting lah Cik Nom. Ada few parenting style yang kita kena. Kalau belajar psikologi dulu kan, dalam kelas developmental psychology kita belajar tau macam mana parents nak jaga anak, how nak develop
apa tu, anak punya brain, anak punya behaviour supaya bagus semasa pembesaran. Sebab kita takut pembesaran yang apa yang saya tahu lah sebab tu saya belajar dulu bagaimana dan pada waktu mana yang tepat untuk kita membentuk anak kita pada waktu itu. Kan? Kita tengok all the stages semasa mereka membesar, itu penting lah kita kena follow up ya. Macam kita tengok lah apa Cik Nam, parenting style ni kalau kita bagi psikologi ada 4 perkara penting ya, yang parents ni 4 perkara utama lah, parenting utama. So, sebelum nak jadi ibu bapa ataupun sedang menjadi ibu bapa ataupun bakal melahirkan untuk menjadi ibu bapa, these tips, okay, tips yang akan dikongsi oleh Encik Syazari Saparati ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk kita kenal diri kita. Saya taklah pandai sangat, tapi tips kita belajar lah kan. Kita belajar dulu, kita kongsi, sharing is caring. Kalau ada yang nak tanya apa-apa tu boleh terus tanya, terus komen. Sebelum kita nak start 4 parenting style ni, kita tengok dulu ada tak dah berapa orang yang live. Okay, daripada kita punya ketua unit, Puan Zamfiza, good luck. Okay, Encik Muhammad Mahathir, terima kasih. Masih lagi setia bersama dengan kami. Nak jadi top. Okay, siapa tu? Puan Nur Fadila ya, Puan Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Fadila. Salam. Lagi daripada siapa? Muhammad Mahdi, duet ke? Duet tu. Yes, kali ni kita berduet. Sebenarnya saya seorang, tapi tiba-tiba kita seram je seorang. Kadang-kadang aku melalut. Paksa Puan Anu ikut. Terpaksa. Sebaiklah Puan Anu nak, kalau tidak habis aku. Okey, seterusnya Muhammad atas. Orang kata berat tajuk ni. Ya, Cik Mahdi berat. Ya. Kadang saya pun tengok, kenapa aku macam Chef Wan lagi ni? Ya gitu kan. Berat betul. Tajuk parenting sangat berat. Kalau orang tengok berat nanang. Berat nanang. Berat nanang. Takut ya. Saya pun takut saya nak bicara pasal isu psikologi. Takut dikecam ya, child psychologist, pediatric kat luar sana kan. Cakap aku ni cakap apa. Okey, EO kita. Puan Henny, good luck ya, thank you. Cik Anum sekali ya, bukan saya je. Ada apa tu? Puan Zamfiza. Hai, hypnoparenting. Bagus tak? Hypnoparenting. Jadi kita bincang pasal hypnoparenting. Hypnoparenting ni macam subconscious mind kita panggil ya. Nanti saya akan terangkan sikit kalau subconscious mind. Dapat dapat anak tantrum. Ni pun nanti kita akan ulas sikit tentang tantrum. Kita panggil hyper ADHD ataupun attention deficient hyperactivity. Ataupun benda-benda yang buat kepada tantrum lah. Benda ni kita akan kupas sebentar lagi. Sikit lagi kita akan ada lagi tak? Okay. Apa Zarir Abai. Tepuk. Lagi Assalamualaikum, topik sangat menarik. Puan Azrina Zahari. Assalamualaikum, topik sangat menarik. Terima kasih Puan Azrina. Tunggukan, nantikan daripada kami. Terus lagi. Puan Elita. Assalamualaikum. Topik Puan Elita. Terima kasih Puan El. Puan El, thank you. Okey, Puan Cik Zazarin, sebelum kita nak mulakan lebih lanjut lah, saya nak tanya sedikit lah. Kenapa isu parenting ini sekarang ini menjadi satu topik yang hangat untuk kita bincangkan pada hari ini? Kalau kita cakap pasal isu parenting, parenting, keibubapaan ni, different orang ada different thought tau. Betul. Jadi pada generation macam atuk nenek kita to generation ada kalau macam psikologi ada isu pasal generation gap. Ada isu pasal modernize punya orang-orang moden kan. Ada pasal isu westernized, eastern. Ada orang timur dengan barat lain dia punya tu cara pembawakan, cara parenting mereka tak sama. Jadi saya pun kadang-kadang rasa macam perlulah ni orang nak tahu juga orang Asia dengan banyak orang buat kan. Orang Asia macam mana, orang sana, orang putih macam mana. Bila kita tengok kan, bila kita tengok video kan, orang kan sibuk kan buat. Betul. Orang buat video pasal orang parenting Asia, mak Asia. TikTok. TikTok, yes. Mak Asia. Mak Asia bila anak buat salah sikit terus mata. Nak terkeluar mata mak tu. Dia pakai isyarat mata je Kalau mak saya pun dulu macam tu, isyarat mata je. Tahulah aku, takutlah aku. Tiba seram. Dia naik bulu rumah. Mama orang putih, kalau anak buat salah, it's okay my dear. It's okay my dear. Macam tu ya. Tumpahkan minyak kat dapur, it's okay. Kalau mak kita, kalau mak kita, kau jangan pakai goreng kau dengan minyak tu. Aku. Betul. Nampak perbezaan barat dengan Asian punya parenting style. Okay. Sangat berbeza. So, apa ciri ataupun kategori parenting style yang pertama yang kita nak cerita dekat sini?
Yang pertama kita panggil sebagai ciri parenting style authoritarian, ya. Authoritarian. Ni kita panggil authoritarian. Apa orang panggil authoritarian ni macam singa lah. Harimau saja. Singa. Ya. Dia tidak boleh kata tidak, ya. Kalau dalam isu parenting authoritarian ni, dia lain tau dengan authoritative. Authoritarian ni is your mom make decision for you. Kau kena ikut cakap aku. Aku nak kau jadi engineer. Okay, so Engineer lah kau. Maksudnya kalau your mom say A will be A. Yeah. No A kecil. Yes, no A kecil, no. A besar, A besar. Yes. You kena ikut apa yang parents tu say. Sebab parents ni, yelah, semua parents nak yang terbaik untuk anak mereka. Tapi kadang-kadang, tu saya cakap parents, you kena tahu what is your nature of your children tau. Dia nak apa, dia suka apa, itu paling penting. Dalam isu pendidikan pun sangat penting. Isu kita tahu, pernah belajar sebenarnya kalau counselling, psikologi, kita akan biasa dengan perkara education jenis VAK tu, VAK. Visual, anak kita belajar secara visual, secara melihat, auditory, secara mendengar ataupun kinestetik secara bergerak. Lain ibu bapa kena tahu nature ni. Kalau authoritarian ni, ibu bapa mereka dah set untuk anak dia. Okay, you kena belajar pukul 8. Start pukul 8 pagi, bangun. Pergi gigi, makan breakfast. Kita akan mula online class. Ikut online class sampai habis. Pukul 12, tidur. Betul. Kau jangan tak tidur. Habis pukul 12, rotan kadang-kadang. Dia siapkan bantal, tidur di situ. Betul. Ini syarat authoritarian. Dia nak anak dia follow the rules that been setting untuk children tu sendiri. Kalau yang kedua pula kita ada authoritative. Authoritative ni macam dolphin. Dolphin ni bentuk dia flexi. Dia flexible punya parents. Very flexible. Parents cakap, oh okay. Dia macam authoritative juga, authoritarian juga. Tapi dia authoritative kita berbincang. Kita make decision dengan anak. Okay, kita akan set something. Kita akan ada tolerate. Kalau authoritarian, dia tiada. Anak tidak boleh masuk campur dalam isu parenting. Tapi kalau authoritative, anak pun get involved. Pernah aku tanya anak. Dia macam, you learn from mistake. Faham? Okay, anak akan belajar daripada mistake. Maksudnya, you akan tanya anak you, apa yang akan berlaku lepas, you kalau buat ni, apa akan berlaku pada you. You kalau buat ni, apa kerja pada you. Macam tu. Dia lain dengan authoritative. So, you kena buat. Maksudnya, dia memberi juga peluang untuk anak membuat decision untuk diri dia sendiri. Yes. Dalam kalau authoritative, dia menerima. Ibu bapa juga menerima pandangan anak. Kalau authoritarian tidak menerima sangat. Maksudnya perbezaan di antara authoritarian dengan authoritative, apa yang saya faham ni, dia ada dual communication lah dekat authoritative. Tapi di authoritarian ni dia cuma ada satu communication. Itu adalah di antara ayah dan ibu je lah, tidak di-includekan anak. Tapi di authoritative, ya Cik Syazarin, dia ada dual communication between anak dan juga parents untuk menentukan sesuatu keputusan. Ini kadang-kadang suka live dengan kaunselor. Dia tukang farah-frasa untuk kita. Kadang-kadang kita lupa. Dia ingatkan kita, oh betul, sampai situ rupanya. Okay. Oh betul, ya no. Yang ketiga pula kita ada permissive. Permissive punya. Permissive ni ada peraturan. Peraturan tu ada tapi longgar. Kita boleh cakap macam kangaroo. Dia lompat-lompat, kadang-kadang celak-celuk. Ada tak ada. Dia macam something you learn from your mistake. Dia ada peraturan, tapi kadang-kadang ikut boleh tak ikut boleh. Dia longgar. Ibu bapa yang longgar ni macam satu lagi kita cakap dia santai. Dia lebih santai lah. Dia punya gaya parenting sangat santai. Tak perlu fikir macam tak macam authoritarian. Macam authoritarian, you perlu follow semua ibu bapa you cakap apa. Tapi permissive ni dia very longgar. Permissive ciri yang ketiga. Okay, anak buat je. Tapi bila ada salah boleh tegur. Macam tu. Dia tak tegur selalu. Kalau macam authoritative, kita buat kita cakap dan okay, kalau you buat ni apa consequence you? Akan tanya anak. Anak akan cakap. Dual communication. Contoh, saya duduk atas kursi, saya melompat-lompat. Kalau jatuh, mak akan tanya, kalau jatuh macam mana? Anak akan cakap, jatuh luka, sakit macam tu. Jadi dia akan belajar daripada mistake, learn from your mistake. Tapi kalau bila permissive ni, dia tak ada belajar daripada mistake. Dia belajar by that mistake. By that mistake. Dah buat dulu, mak akan buat tegur. Jangan buat macam tu. Tapi sebenarnya mak yang kata tegur, kan dah kena. Kan dah kena. Baru tahu macam tu. Kalau yang authoritative tadi, kan mak dah cakap. Yes, macam tu. Kalau permisi ni kan dah kena. Macam tu. Dia lebih fleksibel kepada, kalau bagi saya lah, lebih fleksibel kepada authoritative.
Sebab kita belajar daripada ibu kita. Dan kita melihat mutual. setiap risiko tersebut sebelum kita membuat keputusan. Betul Cik Nom. Ada mutual understanding between parents and children. Faham? Kita faham apa dia nak dan dia faham apa kita nak. Betul. Macam tu. Bukannya authoritarian yang mana ibu kita nak macam ni. Anak kita jadi engineer. Macam cerita, pernah tengok tak cerita Three Idiot? Yang ada tu apa? Si Virus. I don't remember the names, tapi nama dia Virus lah. Dia cakap dia nak anak dia jadi engineer. Itu nama dia authoritarian. Bila authoritarian, dia nak anak dia jadi engineer. You need to be anak perempuan dia jadi doktor. Sampai anak perempuan dia marah satu ketika, anak perempuan dia marah dia. Dia cakap abang dia tu bunuh diri bukan sebab dia nak, tapi sebab bapak dia. Sebab bapak dia terlalu pressuring. Dia nak yang terbaik. Sebenarnya kita kena faham, parents ni nak yang terbaik untuk anak mereka. Tapi kalau isu-isu macam terjadi, parents perlu caknalah anak suka-suka anak apa. Sebab tu you parents dia kan, dia lebih tahu. Okey, saya teringat pula dalam satu contoh lah, kita dah termasuk dalam authoritarian ni Sebelum saya terlupa soalan ni, saya nak cuba tanyalah. Contohnya kita ada satu kind of structured family yang bapaknya lawyer. So anaknya mesti jadi lawyer, cucunya lawyer, ataupun masing-masing bekerja dalam satu bidang yang sama. Adakah itu di dalam kategori sebagai authoritarian juga? Kasim selamat. Anak aku kau dengan lawyer. Tak, sebenarnya kalau macam tu, it depends on the environment. Saya cakap persekitaran anak itu persekitaran dibesarkan. itu. Developmental of children is very different tau. Ada children yang dibesarkan dalam keluarga yang senang. Dah besar. Apa kita panggil disuapkan sudut emas, sudut perak, sudut gangsa, semua kau dapat. Ada children yang dibesarkan dalam kalangan anak-anak petani, rakyat keturunan rakyat marhain. Tapi kalau kita faham isu ni, tuan-tuan dan puan, isu developmental children ni, mereka melihat di sekeliling mereka. Contoh, dia tak ada kecukupan. Tapi demi mencukupkan diri mereka, mereka try to develop. Oh, this thing pandai belajar, aku kena belajar pandai, aku kena bantu keluarga aku macam tu. Ada satu side pula, bila macam Cik Anu cakap tadi, bapak lawyer, abang lawyer, kakak lawyer, itu environment dia. Mungkin keluarga dia jadi lawyer I need to, dia pandang kepada benda tu. Oh, keluarga aku lawyer, aku mesti lawyer, kena macam tu. Tapi sometimes dia nak fit in dengan situation. Ada kalanya bukan nak fit in dengan situation, ada kalanya mereka merasakan bahawa terpaksa ikut. Macam tu. Kena tanya dengan diri sendiri lah, tepuk dada tak selera. Siap bagi peribahasa. Peribahasa ya. Okey, kalau yang tadi kita dah sebut pasal 3 jenis parenting style. Yang pertama, authoritarian. Yang mana Cik Syazalin cakap, kalau mak ni kata kalau ayam lah, tak ada anak ayam. Betul. Kalau ciri parenting yang kedua, authoritative. Okay, authoritative ini memberikan dual communication di antara parents dan juga anak. Okay, yang ketiga pula dari segi permissive. Permissive. Okay, permissive yang ketiga ini bermaksud ibu-ibu yang fleksibel. Dan bagaimana anak-anak membesar dalam permissive ini adalah apabila dia melakukan kesilapan, baru dia belajar tentang itu adalah kesilapan. Betul. Macam saya cakap tadi lah, kalau authoritarian, kalau authoritative, ibu bapa akan cakap, jangan buat macam tu, nanti kena, nanti macam ni. Betul. Tapi kalau kalau permissive, dia dah jatuh, baru mak dia cakap, kan dah kena. Dia akan tegur bila ada kesilapan. Sebenarnya teguran itu maksudnya kalau perkara itu tidak silap, kanak-kanak itu hanya akan menjalankan kehidupan seperti biasa lah. On terus. Dia sangat longgar, permissive sangat longgar. Tapi sebenarnya saya tak cakap benda tu tak bagus. Bagus sebab anak learn from their mistakes. Kau baru tegur anak kau kalau anak dia jatuh. Contoh kita jatuh motor kan dah sakit kan. Dia tahu dah lepas ni lebih berhati-hati macam tu. Dan last kali Cik Nom, dia ada satu kita panggil, ada orang panggil ciri yang keempat, neglect, ada orang panggil uninvolved, ya. Maksudnya ibu bapa ni dia adalah parents, this adalah satu sifat. Sebenarnya bila kita dengar uninvolved ni orang kepikir tau, ibu bapa tak masuk campur dengan pembesaran anak dia. Tak kisahlah apa nak berlaku kat anakku, jadilah lantaklah kau gitu. Tak, sebenarnya cara uninvolved ni adalah cara yang terlatih. Maksudnya ibu bapa bagi anak dia buat dulu. Buat. Lepas buat. Oh, okey. Bocet konsekuensi daripada tu. Sebenarnya ibu bapa adalah ibu bapa terlatih. Sebab dia biarkan anak dia. Dia tak involve dalam apa-apa anak dia nak buat. Anak dia make your own decision.
sekarang. Apa perbezaan di antara Permissive. Atau uninvolved ni, uninvolved dengan permissive. Permissive ni bila dia dah buat, kita tegur. Okay. Tapi bila yang ini, you have your choice. You have your own choice. Maksudnya anak itu tidak diberikan tak diberikan respon lah sama ada betul atau salah. Bukan tak diberikan semua, ada respon. Tapi cuma tak di-involve terlalu banyak. Macam permissive ni dia akan involve. Bila salah, dia akan cakap, oh ni salah. Kalau permissive ni dia akan make you belajar daripada you punya kesilapan. You buat benda tu, you belajar daripada benda tu. Macam tu. Okay. Dia panggil uninvolved sebab parent not involved in children punya development macam tu. Ada galakan. Ada galakan, yes. Galakan parents. Buat okay my dear, you can go. It's okay, you can try lagi. You tak nak belajar, you tak nak belajar masuk kelas sains, okay. You boleh pergi kelas apa, you nak belajar kelas apa? Sastra ke, you nak belajar kelas yang apa yang seni, culinary. It's okay for you. Macam tu. Sebab you make your own decision, it's your life macam tu. Okay. So saya nak tanya pendapat Yes. Encik Syazari yang 4 jenis tadi. Yang pertama tadi authoritarian, authoritative, permissive dan juga uninvolved. Which of these, okay? Di antara 4 ini, mana satu gaya keibubapaan yang sesuai ataupun yang lebih dekat dengan budaya kita di Asian di sini? Ada ataupun tak ada? Macam mana tu? Seram ya? Ada sebenarnya. 4-4 ni masa saya belajar Island Psychology, 4-4 ni digunakan. Guru pun menggunakan 4-4 sistem ni. Tapi kebanyakan di Malaysia kita akan lihat, kalau bagi saya lah, for me I choose for authoritative. Yes, sebab authoritative dua communication. Ibu bapa tahu apa yang dia nak, anak tahu apa yang dia nak daripada ibu bapa. Jadi kita ada mutual, kita panggil apa, mutual understanding. Mak kau nak ni, aku pun nak ni. Okey mak, kita buat macam mak nak macam ni. Okey saya ikut, tapi mak kena ikut saya macam ni, macam tu. Saya rasa yang tu paling bagus. Tapi saya tak cakap parenting semua tak bagus, sebab depends dengan developmental anak sendiri. Ibu bapa bila dia yang menjaga anak tu sendiri, Puan, bila dia menjaga anak tu sendiri, dia tahu, oh anak aku ni macam ni, macam ni. Anak aku tak dengar cakap. Jadi aku kena buat macam ni. Strict sikit. Anak aku ni okey, lenient. Dia lain tau, macam orang cakap anak sulung ni lebih bertanggungjawab. Anak nombor 2 ni agak-agak sela-sela. Anak nombor 3 ni keras kepala macam tu. Betul? Dia pandangan mak jangan marah mak. Dia mak saya very strict dengan arwah abang saya. Very strict. Arwah abang saya nak apa boleh. Tapi mak saya akan, dia ada authoritative sebenarnya. Okay Syazari, you ikut ni, boleh buat macam ni, you suka, you nak jadi engineer dah besar, go. Belajar je engineer. Supportive. Ya, supportive. Syazari ni pula degil kepala batu. Kadang ada gigilnya. Jadi kita kena strict kat Syazari. Okay Syazari, you kena ikut, you kena buat macam ni. Baru you boleh ni sukses. Macam tu. Ada keras kepala, orang keras kepala ni kita tak boleh, pasal tak boleh nak marah. Kita cakap pun tak nak dengar, dedel. Orang dah blok gitu. Kan? Kadang-kadang takut. Jadi ibu bapa perlu, itulah skill parenting tu kadang-kadang campur-campur. Ada kadang-kadang kau kena strict, ada sometimes you kena, dia cakap apa? Kena mutual understanding. Ada kadang-kadang you kena biarkan untuk dia belajar sendiri. Ada kadang-kadang you let them. Buatlah kau, buat apalah, pilih jalan hidup kau macam tu. Dia tak ada yang mana saya boleh cakap yang bagus, tapi you can learn. You can learn from that. So, ibu bapa kan, tunggulah Puan Hana ibu ya macam tu. Amin. Lain. Okay, sebelum tu kita nak baca dululah sedikit komen-komen. Lagi. Okay, bawah-bawah sikit. Puan Fiza, jemput semua bagi pendapat dan tanya soalan. Betul, jemput. Nanti kalau tak dapat jawab, maklumlah kalau di skip tu tak dapat jawab lah tu. Assalamualaikum, sidang speaker daripada Puan Nur Rashikin. Puan Nur Rashikin ni sangat aktif. Terima kasih Puan. Ya Puan Rashikin, cadangkan rawatan untuk remaja manipulative behavior. Contohnya, jika disekat atau dirampas. Jika disekat atau dirampas. Hilang. Maafkan ya, sekejap Puan Rashikin. Disekat atau dirampas. Gadget akan memberontak melawan. Banyak-banyak semua meng. Okay, Puan Rashikin. Actually dalam psychology we have behavior modification tau. Behavior modification ni banyak tau. You kalau belajar, you bukannya kita belajar satu je. Punishment is not priority. It's not the only thing yang you boleh ajar anak you. Dia banyak. You buat contract dengan dia. Okay, abang.
Macam contoh abang, Reward juga kan? rewarding, token, semua benda tu penting lah. Token, Yeah. reward, punishment. Semua tu benda tu depends dengan development budak tu sendiri. Okay. Cik Anum, saya bagi satu situasi saya sebagai Syazarin Saparati ni sebagai anak yang degil, tak nak belajar, tak nak apa. Mak kita stres, mak saya, Puan Zaliha Itenin stres di rumah. Macam mana nak buat? Terkejut mak awak goreng pisang kat rumah tu petang-petang. Jumpa kaunselor, jumpa psikologis, jumpa Terapis. terapi, semua tanya macam mana nak buat. Dia orang akan bagi satu cadangan. Contohlah, cadangan yang pertama. Dia akan jumpa terapis. Dia akan cakap, okay, we make some contract. Mutual contract. Daripada you dengan parents you dengan anak you. Okay, Syazarin, katakanlah gitu, dalam tu Syazarin ikut peraturan, Syazarin boleh buat gadget, okay. Boleh buat gadget, tapi dalam gadget satu hari boleh main 1 jam je. Okay, terima. Ada limitation. Tanya, terima kontrak, terima. Yang kedua, kena belajar 1 hari paling kurang 2 jam sehari, macam tu. Terima, confirm. Yang ketiga, kalau Syazarin tak menurut perintah, apa tu, ingkar perintah, tak dengar cakap mak, No gadget. bukan no gadget, no duit. Dia duit, budak sekarang masturitan sis. Masturitan. Kita kena, duit tu kena pancing. Bol. Shopee. Yang tu, ketiga. Okay. Puan Zaliha, Syazarin, kita dua-dua bersetuju. Kontrak, sign kontrak. Sesiapa yang melanggar kontrak, terbatalnya kontrak, akan dipunish. Apa punishmentnya? Itu depends on the situation lah. Kena bayar duit ke apa pun kan. It depends. Ataupun kita buat new contract. Okay. That is the first thing. Second thing is modification lah. You buat behavior modification. Anak you ni nak main gadget. Boleh main gadget. Boleh. Mak kasih main gadget. 1 hari boleh main sejam. Tapi lepas tu kena buat kerja rumah. Boleh. Macam tu. Itu mutual. Bukan kontrak lah. Ni mutual. Mak cakap dengan anak. Ada kontrak, ada syarat, ada hukuman. Yes. Behavior. You, bukannya kita tahu anak kita akan tantrum, anak kita akan memberontak tau. Budak-budak sekarang ni millennial, kata Vida. Millennial. See my label. Idol. Dia perlu dengan tu ya. Hidup perlu dengan gadget. Tak macam zaman-zaman dulu ya. Mak bapak keluar. Jija macam kak jom gitu. Sekarang tak ada. Semain dah. Chicken dinner. Apa lagi? PUBG. Tinggalkan handphone kat rumah nak keluar. Betul. Macam tu. Jadi isu kalau kita tarik tu, ibu bapa tu punya parenting style sebenarnya. You mendidik anak you macam mana. Kalau you tahu, you kena fikir dulu. Kalau you ambil rampas telefon daripada anak you akan buat apa? Dia akan memberontak ke? Dia akan diam Macam ke? yang Dia Puan akan cakap. apa? Dia akan buat apa? Apa lah situationnya? Tingkah laku Yes, yang behavior dia, tingkah laku dia akan, ibu mesti tahu anak dia akan buat apa. Jadi you kena predict anak aku ni kalau kau ambil ni berontak ni, tak nak cakap dengan aku. Okay, let them be. Okay, biarkan je dulu. Slow down, slow talk dengan dia. Kadang-kadang macam benda ni perlu slow talk, ya. Anak ni perlukan attachment. Pegang dia. Okay. Anak ibu. Dan apa yang saya Macam nampak tu. dari segi huraian daripada Cik Syazari ni, apa yang saya boleh nampak lah, sebelum kita nak gunakan apa-apa, sebelum anak-anak tu kita nak rampas gadget ataupun sebagainya, sebagai ibu bapa macam Cik Syazrin kata, dia dah boleh predict anak dia akan memberontak. Betul. Jadi sebelum kita nak membuat keputusan merampas itu semua, kita dah ada planning. Yes. Kan macam contract, reward, punish. yes, Maksudnya dah ada planning sebelum kita nak buat tingkah laku tersebut. Yes. Merampas apa-apa keperluan yang ada pada anak. Betul. Supaya dari segi memberontak, marah, mengamuk itu boleh reduce. Mungkin tak akan hilang tapi dia akan reduce. Yes. Mungkin yang tegang itu tak terlalu tegang, dia akan sedikit kendur. Dan mungkin ada self-respect juga terhadap Betul, ibu dan bapa. Betul. Okay. Takut yang kadang seram ya dengar ayat-ayat. Ayat kaunselor ni dia dahsyat sikit. Dia slow tu orang dengar. Okay. So, kita nak baca lagi daripada KJ Kun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parenting skill perlu mengikut tahap umur. Macam ni apa? Masa kanak-kanak guna gaya ASEAN, remaja guna gaya lain, apa pandangan? Macam saya cakap tadi. Sekali. Betul tak? Adakah parenting skill perlu mengikut tahap umur anak-anak? Okey, ini betul soalannya. Tahap-tahap umur. Kita belum pergi lagi tapi dah tanya soalan. Bagus. Terima kasih KJ Kun. Mengikut tahap umur anak-anak, masa kanak-kanak guna gaya Asian dan remaja guna gaya lain. Apa pandangan? Banyak soalannya ni. Mungkin ada 4 soalan. Kita pergi satu persatu lah. Dari segi umur lah.
gaya keibubapaan dari segi tahap umur anak-anak. Macam mana Cik Syazari? Adakah perbezaan? Ada terdapat perbezaan ke tahap umur daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa? Macam mana? Dia ada sebenarnya. Ya, ikut ibu bapa juga. Saya cakap it depends on the parents. Tapi How ada you, teori. how you nak maneuver your anak tu. Macam mana you nak anak you develop. Okay, kalau kita depend kepada Freud psychosexual stages pun cakap anak kita mula dengan apa? Dengan pleasure di mulut, ya, lepas tu kita anal, phallic, latency, itu developmental dia. Dia ada developmental stage dia. Berdasarkan umur. Dia rasa pleasure kat mulut, masa kecil pleasure kat mulut. Kata Freud, kalau kurang, nanti dah besar dia ada smoking behaviour. Cakap dengan impact dia. Itu Freud punya pandangan, itu pandangan psikologis daripada barat. Tapi daripada negara kita pula, bila kita nak develop anak ni, kita nak anak kita Asian ni pelik tau. Sebab tu cakap orang Asian ni pandai matematik, orang Asian ni pandai, orang barat dia macam bukan cakap kurang dia lain, dia punya kepakaran. Kepakarannya lain. Sebab parenting pun sebab parenting Asian ni dia macam okey, kecil dia akan apa kita panggil regime drill. Push. Pushing anak. Kalau kita tengok sistem pendidikan Malaysia pun berbeza dengan di barat, kan? Di Malaysia kita, kalau yang dululah time kita membesar, mungkin sekarang dah berbeza sedikit lah. Kita ada PT3, kalau dulu PMR, SPM, kita by grade. Kita nilai kepandaian seseorang itu by grade. Berapa markah dia? A, B, C, D itulah menentukan kepandaian seseorang, kanak-kanak itu diukur. Betul. Tapi sekarang dah berlaku perubahan. Dan situ juga dapat saya selitkan sedikit tadi. Okay, Cik Syazari sambung. Maaf, memotong. Asian parenting ni lain tau. Asian parenting orang akan fikir bila kita cakap Asian parenting, orang akan fikir strict. Anak kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Kalau kita fikir Westerners punya, orang-orang barat punya parenting, okay, good job my dear. You did a good job today. You did a good job. Dia akan sebelai-belai anak dia. Lain kalau parenting punya skill dekat kita barat saya ni psikologi ni belajar banyak buku barat. Lain kadang terlupa tinggal kita punya ketimuran. Kita punya root kat mana. So kat barat dia akan more to touch with your children tau. Attachment. Sebelum tidur duduk baca. Okay, once upon a time ada buku story. Dia akan bacakan moral story. Ini saya menjawab soalan Puan Nuzam Fiza tadi subconscious mind hypno. Bila kita kat hypnoparenting ni macam subconscious mind. Dia akan bila anak nak tidur ni, kita punya level tidur tu akan daripada conscious, tidur daripada conscious, subconscious mind adalah tempat yang paling bagus untuk mendidik anak. Ya, tempat yang paling bagus you nak cakap anak you bagi arahan ke apa, sebab dia akan simpan terus masuk hippocampus, long term memory, simpan. Okay, bila simpan, bila you cakap dengan anak you moral of the story Cinderella lah. Cinderella first jangan tamak macam mak Cinderella. Tak dapat kahwin dengan anak raja. Macam tu. Macam kita bawang putih bawang merah lah. Itu salah. Wahai ibuku sikkan kaloi. Bawang putih bawang merah ni cerita yang pasal bawang putih bawang merah lah. Yang mak dia tu, mak kuntum tu sibuk cakap anak dia tu kan, nak kahwin dengan anak raja bagai. Macam tu lah. Dia akan ceritakan moral of the story. Jangan jadi tamak. Kita kena bersikap baik dengan semua orang. Bila dia terapkan nilai tu dalam tu, subconscious dia akan simpan. I tak boleh bersikap Suatu timing itulah kita bagus. Bagus. Attachment nak itu put untuk kita. all the things. Pandai, belajar pandai. Tiup umpul-umpul kata mak saya dulu. Nak pandai baca selawat tiup. Pandai anak aku. Alhamdulillah, bijak. Kalau kalau tu macam western lah. Asian ni dia more tu, itulah saya cakap, keras. You kena belajar ni. You kena ada schedule. Lagi-lagi mak bapak sekarang ini saya cakap Malaysia lah ni. Bangun-bangun army jangan kecam saya. Dia macam ni tau. Bila kenapa tu? Dekat Malaysia ni kita takut. Panas. Saya takut kalau nak cakap. Nanti kena kecam. Dia macam isu hantar anak pergi sekolah. Dia pergi sekolah. You habis sekolah rendah pukul ni sonda tadika. 1 sampai 12 habis tadika. Masuk tadika Tadika Alpis, tadika itu kali bagus. Speaking orang putih. Cakap Arab kat rumah. I'm good, mami. I want a susu, mami. Susunya Melayu. Ya. Tapi bila habis je anak tak ada rehat. Dia hantar anak pergi kelas piano.
Belajar piano. Habis kelas piano ada lagi kelas tuition bahasa Inggeris. Night tuition. Dia anak tak ada masa rehat ya. Dan tak ada bonding dengan ibu dan bapa. Parents, ni saya cakap, ni daripada apa yang saya belajar lah parents. Kalau anak ni dia ada masa pertumbuhan ni. Dengan ketumbuhan kejut, kanser ke? Ini ketumbuhan. Dia masa development tu anak dia ada development stages. Betul. Kanak-kanak. Ada stages of Stages ni masa dia kecil dia nak main dia dengan kawan-kawan dia minggu masa tu lah dia nak kenal kawan dia. Nak berkenalan kawan. You dah skip kan? You hantar dia pergi tuition. Dah skip satu ni. Yang kedua, dia miss dah satu fasa. Fasa kanak-kanak dah tak ada. Jadi bila besar anak-anak akan memberontak parents. Dia akan start memberontak. Dia tak dapat masa kecil dia tak dapat benda tu. Jadi bila besar dia nak cuba. Masa ni lah kau nak sibuk berkawan. Kalau dalam counselling kita panggil, kalau dulu saya belajar jelekit. Dia Kejelekitan. Dia terjelekit dekat situ on that stage. Dia ketinggalan di situ satu stage. Dah hilang satu stage, dah pergi ke stage kedua masa belajar. Bila dah belajar, dia dah pergi belajar. You know, Puan Nom, pergi sekolah Little Calypso. A to Z. Okay, 1 to 100. You dah belajar. Bila you masuk sekolah, bila masuk sekolah rendah, you start learning balik. Cikgu akan ajar balik. A, B, C. Benda tu dah repeat. Dia dah belajar. Bila dia dah tahu, dia akan bosan. Dia start berasa bored. Bosan. Aku dah bosan lah belajar benda ni. Aku dah tahu. Sebab dia dah tahu. Itu menyebabkan mereka merasa macam, useless lah pergi sekolah. Sembuh. Useless kita pergi sekolah sebab saya dah belajar. Dia akan rasa macam mungkin ada satu stage dia akan rasa bagus sebab aku lebih pandai daripada rakan-rakan yang ada sekarang kan. Tapi ada satu situasi tuan-tuan dan perempuan, mereka merasakan bahawa tak perlu belajar lagi. Aku dah tahu dah benda ni. Jadi mereka malas. Bila develop sikap malas tu banyak-banyak, terus benda tu akan menerus. Saya tak salahkan bila ada anak yang malas nak belajar. Ada isu anak yang tak nak pergi sekolah sebab dia mereka dah pandai, dia dah tahu benda tu. Jadi parents keep pushing belajar. Benda yang sama dia akan belajar. Sebab tu saya takut, kesian sekarang dengan sistem pendidikan Malaysia. Dia keep changing tau. Dia macam aku kena develop ni. Sebab budak-budak dia punya stages 5 tahun sekarang dah belajar subtraction, dah belajar darab, dah belajar tambah. Padahal kita dulu belajar 1 2 3 4 5 6 10 itu je kita belajar. Tapi sekarang 3 angka saja. Kerajaan dia terpaksa menangani isu ni. Dia terpaksa menukar modul, menukar apa orang panggil? Modul. Belajar-belajar tu lain. Sistem pembelajaran tu, pendidikan akan lain. Itu yang saya cakap. Perubahan tu mungkin pada waktu kita dulu, perubahan pembelajaran itu berlaku dalam satu fasa yang betul. lama. Betul, Puan Nom. Uji kaji ataupun satu analisis tu dibuat dalam satu jangka masa yang panjang. Tetapi pada waktu kini lah, tahun 2021, 2000 ni 2015, benda ini pertukaran itu berlaku dalam satu jangka masa yang pendek. Saya pun tengok pengarah pendidikan pun dah tukar nak buat semester pula untuk datang 4 ke 5. Nampak tak? Dia orang try to develop all the education system ni. Sebab peredaran masa berlaku, isu teknologi pun dah meningkat. Kita belajar online. Ni saya online learning. Cik Anu lah stres kat rumah. Mak nak ajar anak. Aku ni bukan cikgu. Mula keluar statement, cikgu makan gaji buta. Kau dah buat kerja kat rumah, stres kan? Sama juga cikgu. Betul. Dia baru pandang anak dia satu tau yang besar dengan dia. Dia besarkan anak dia daripada kecil sampai besar. Tapi at one stage, bila dia ajar anak dia seorang je pun, tak boleh. Cikgu kat sekolah tu ajar 40 orang. Macam mana? Dan kadang-kadang ada isu yang parent yang tak terlalu mahir dengan betul. IT. Dan sekarang ni banyak keperluan kan, online class, buka link tu, buka link ni. Kalau saya tengok Webex ke apa, saya pun macam tak pandai macam mana nak buka ni. Macam manalah struggle-nya ibu bapa dekat luar sana yang mungkin dah sedikit tua lah kan. Mungkin melahirkan anak pada umur 40 untuk belajar IT, mungkin agak struggle di situ. Dan seterusnya Encik Syazari makin hangat ya. Anak saya pun tiba-tiba rasa berpeluh. Dah berapa minit ni? Dah 38 minit. 38 minit. Okay. Kita nak baca komen tak sikit? Ada tak komen? Okey, tak apa. Saya nak menjawab. Ada lagi soalan tak tadi? Tadi ada yang 4 soalan. Ada 2 MCO. Jadi kreatif sebab anak-anak pun school from home sama menjawab. Atau lagi soalannya. Ada 3. Yang pertama, kurang tumpuan. Dia antara 2 tu. Kalau kita ada antara 2 atau lebih. Dia kurang tumpuan, dia tak memberi tumpuan, dia tidak kita panggil hyper. Jalan sana berjalan sini dia ataupun tak boleh duduk diam walaupun dalam satu jangka masa yang sangat pendek tak boleh. Ataupun dia tak dapat tangkap dengan cepat. Ada macam
hilang fokus. Hilang tak fokus, boleh cepat hilang fokus. Cepat Benda hilang ni. fokus. Apa tu, psychologist, pediatrics, apa tu, psychiatrist pun melihat benda ni isu yang berat sebab anak-anak yang macam tantrum, anak-anak yang macam ni, dia punya parenting style not same tak sama. Dia tak boleh jalan sama level dengan normal punya child. Pembesarannya lain. Betul. Macam-macam anak yang ada tantrum ni, dia selalu macam kau tak dapat pergi kedai, nak beli barang ni tak dapat. Mengamuk kat situ, berguling-guling, mengemuk lantai, sengek kosong, menangis, memontak-montak. Dia nak attention sebenarnya. Dia need attention from parents. Dia nak parents tengok dia. Sebab parents ni kadang-kadang dia sibuk bekerja. Orang sekarang ni sibuk mencari duit. Ekonomi yang begini memerlukan lah. Kita pun tak salahkan juga parents. Betul. Syazarin. Betul. Tak boleh salahkan parents sebab itu kebutuhan hidup. Keperluan. Kelangsungan hidup. Indonesia pula. Jadi kebutuhan hidup tu penting untuk diisi. Jadi kita tak boleh salahkan parents, tak boleh salahkan anak. Sebab anak pun nak attention. Developmental of children ni penuh dengan attention tau. Dia nak bapak dia attachment. Sebab kita daripada kecil kita attach dengan parents kita. Tiba benda tu pop, tak ada. Bila parents dia bekerja hilang. Jadi sebab tu parents bila you balik rumah, try to react back dengan anak you. Macam mana, cakaplah dengan anak at least something yang boleh buatkan dia attach dengan you. Walaupun ala dah makan belum, nak makan apa-apa tak hari ni. It's very good sebenarnya. Satu soalan tu pun dah memberi satu manfaat. Betul. Ataupun keseronokan dekat anak-anaknya. Betul Pak Nur. Kadang-kadang itulah kita fikir bapa ni perlu concern dengan anak dalam banyak situasi. Okey. Cik Syazalin, saya ada satu soalan lah. Macam mana kita nak mendidik anak-anak tanpa kita marah, menengking ataupun memukul? Memandangkan kita berada di situasi Asian parents, okay? Parents di Asia ini kalau tak pernah pegang pipe, tak pernah pegang getah pipe, tak pernah pegang rotan, hanger, tak cukup Asian. So macam mana kita nak cuba adapt kan cara western mungkin, cara diorang beradaptasi membesarkan anak-anak dalam satu developmental yang lebih baik. Macam mana tu? It depends on the parents sebenarnya. Parents, seperti saya cakap, depends on the parents, depend on parents. Contohnya, kalau parents itu tidak mempunyai satu pengalaman ataupun tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk menjadikan dia parents yang sangat ideal gitu. Ideal. Mungkin kita parents tu hanya menurunkan sifat-sifat macam mana dia dibesarkan oleh ibu bapa ni yang lalu dan dibawa kepada anak. Mungkin dia tak ada maklumat yang banyak. Jadi macam mana kita nak mendidik new parents, bakal parents dekat luar sana untuk cuba membesarkan anak-anak tanpa memukul, tanpa menengking. Macam mana tu? Itu saya cakap apa Nur, punishment is not everything. Bukan punishment je. Kita nak mendidik anak ni bukan punishment je. Banyak benda kita boleh buat. Betul. Behavior modification tu saya cakap. Behavior modification je. Macam tadi. Behavior modification. Talk. Mature talk dengan anak. Kena ada perlu. Sebab benda ni penting tau. Sebab anak ni dia memberontak sebab dia nak apa yang dia nak. Parents pun dia ada dia punya apa kita panggil? Ego. Anak pun ada dia punya ego. Jadi, sebagai parents, you kena tahu apa yang anak you nak. Dan anak pun akan tahu apa yang you nak. Okay. Macam saya nak belajar. Saya mak bapak ni nak anak ni apa kerja government macam tu, kerja government ya, tapi anak tak nak. Jadi kita kena mutual. Okay you tak nak kerja government, kita ada suggestion lain, tapi you kena cari lah kerja yang lebih bagus untuk tu. Bukan macam tu lah saya cakap, tak perlukan apa maksa ke apa. Jadi kita mutual dan win-win situation. Adakan syarat. Adakan syarat. Adakan syarat. Jadi puan lagi satu yang macam tak perlu memukul tu macam mana saya cakap, punishment tau. Memukul punishment. Benda tu akan berbekas. Ya, anak akan ingat mak. Tapi dia akan membuatkan anak-anak itu lebih berdisiplin. Ataupun tidak. Macam mana pandangan? Dia pun dalam pendidikan pun guru pun pernah ditanya. Saya belajar dulu. Saya ambil degree in psychology dekat UPSI tau. Universiti Pendidikan Sarjana. Saya pernah duduk dalam satu dewan tu. Kita punya timbalan chancellor pernah tanya, kita boleh tak memukul murid? Dia cakap macam tu. Jawapannya tidak. Sebab dia cakap pukulan itu bukan punishment. Dia cakap corporal punishment. Jadi you nak dengan murid dengan cakap you kena tackle dia orang dengan minat dia orang. Sebab tu parents lebih tahu apa yang anak dia suka. Tackle dengan benda tu, tackle anak dia.
Try to mutual understanding. Anak dia suka main bola. Okay, jom kita main bola. Try. Okay. Bila you tackle sikit-sikit macam tu, anak you akan attach dengan you. Okay, kita dah boleh faham apa yang parents nak. Saya nak, anak ni nak. Macam itulah bonding tu ada. Jadi anak akan mungkin mendengar apa yang ibu bapa nak tu akan lebih mudah. So macam perkongsian saya pada pagi tadi lah. Okay, contohnya kita rasa marah sebab anak kita ni kita kemar-kemar rumah je sepah. Betul. Kemar-kemar rumah je sepah. Laku. Jadi the solution is kita kena kenal bila waktu anak-anak kita tu tak main. Bila waktu anak-anak kita tu dah habis dah waktu main dia. Mungkin waktu dia dah berehat. So dekat situ kita mulalah mengemas. Macam tu juga dalam cerita parenting ni. Kalau kita tak suka anak-anak kita ni keluar, berjalan-jalan rumah-rumah jiran. Jadi kita kena buat something activity dekat rumah yang membuatkan anak-anak kita minat nak duduk dekat rumah. Sebab mak-maknya tak sibuk. Mak-maknya ada masa dengan anak-anak di rumah. Okey, kita ada satu soalan daripada Puan Syafini. Takut je Puan Fini. Takut je orang ada orang master counselling ni. Okay. Kejut kadang-kadang. Apa Puan Fini? Okay, saya bacakan. Assalamualaikum. Tahniah, good topic. Dalam keadaan sekarang ni, satu apa tu? Bawa lagi. Okay. Ini. Okay. Satu cabaran bagi ibu bapa dalam menangani anak-anak generasi digital. Betul. Sudah pasti pendekatannya juga berbeza. Betul. Okey. Selari dengan era semasa, bagaimana cara atau kaedah yang terbaik untuk kita mengawal anak-anak dari segi emosi dan fizikal dalam mendepani cabaran dunia global ini? Okey. So the main issue is era digital. Era digital. Mungkin kita dah kupas tadi, kan? Dia Hanum, dalam satu topik saya belajar dalam environmental psychology, kita call this is dumb generation. Generation. Bukan dumb. Generasi dungu. Sebab terlalu kita panggil dependable ataupun kita tak boleh tak gadget benda ni. Macam apa orang kata, handphone tu berjahit. Tak boleh lepas. Lekat Spiderman web kata dia. Macam tu sebenarnya menggelupur bila tak ada. Bateri habis tak power bank satu rumah. Ayat Cik Hakim je menggelupur bila tak ada. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kalau isu pasal gadget ni Puan Syafini, gadget ni era tau. Dia isu yang kita boleh kaitkan dengan isu generation gap. Generation gap dulu. Pernah dengar tak dulu? Jarang kita dengar kan orang nak bunuh diri, kita jarang nak dengar orang sakit mental ke apa. Depression bukan, kalau dulu kita tak pernah tahu sangat depression betul. tu apa, anxiety tu apa. Betul. Tapi lately in era yang kini, kita dah terbiasa dengar kan? Bunuh diri, stres, tujuan bangunan, cala-cala tangan, kelat-kelat. Takut ya kadang-kadang. Sebenarnya isu pasal gadget ni telah dibincangkan ya dalam buku-buku kitab psikologi, kitab kaunseling. Kitab psikologi, kitab kaunseling pernah cakap bahawa gadget ni ikut pada zaman tapi mengikut apa kita panggil sebenarnya yang menyebabkan benda ni jadi isu adalah dependable, tidak seorang itu tidak boleh jika tiada. Jadi bila tak ada contoh kita ada phone, kita ada smartphone, anak ada smartphone, anak dekat rumah. Mak bagi smartphone, tiba-tiba smartphone tu rosak. You cuba bayangkan anak you akan jadi apa? Tantrum. Dia akan stres. Meronta-ronta sebab tak ada benda ni. Jadi bila tantrum, kadang-kadang dia akan develop stress. Stress ni bila tak ada stress, aku stress, kenapa tak ada, macam Cik Anum cakap tadi. Bila kita dah develop stress, kita akan rasa macam semua tak kena. Semua tak kena satu hari ni. Semua tak kena. Betul. Sebab tak kena je kita kena benda tu depend. Kita kena ada benda tu. Okey. Anak-anak ni. Mana? Jadi bila benda tu tak ada, anak-anak akan rasa macam dunia dia kosong. Dunia dia kosong dengan tak ada benda tu. Jadi macam isu dumb generation ni pernah diperkatakan. Bila kita rasa kosong, macam mana nak isi kekosongan tu? Yang penting macam nak isi kekosongan tu. Lompong tu macam nak isi lompong tu. Tak boleh tak ada phone. Bapa perlulah. Sebenarnya parenting bukannya kita tak boleh bagi anak kita terus benda tu. Tapi macam yang Cik Syazrin cakap tadi lah, kita kena ada syarat. Planning. Tak boleh selalu. Bila ibu bapa salah pasal, saya takut tau. Mak apa anak-anak nangis,
Nah, kau kasih Tab. kasih tab, kasih ke telefon. Terus tengok video-video tu. Jadi bila benda tu tak ada, itu sebagai mekanisme ibu bapa tau. Bila anak marah, anak rasa stres, anak nangis, kau tak dengar anak kau nangis, kau kasih phone. Itu salah ibu bapa. Itu biasa kat salah parents. Sebenarnya. Bukannya benda tu je. Dia sepatutnya ketika anak-anak berinteraksi, bertingkah laku seperti itu, kita berikan dia attachment. Yes. Attention. Itu paling penting, Itu Wan. yang penting. Attachment. Tapi bagi isu Puan Fini ini, dia dah sedar tentang anak-anak ni hidup dalam keadaan yang digital. Tapi dia nak cuba kawal juga emosi dan fizikal anak-anak supaya bila sedikit contohnya handphone itu ditarik, handphone itu diambil untuk seketika, tidak memberi sebarang impact. Macam mana tu? Dia tak memberi sebarang impact emosi dan fizikal terhadap anak-anak. Itu ibu bapa perlu lakukan, ya. Ibu bapa perlu buat more quality time lah untuk anak. Dapat apa tu? Dapat nota khas. Quality time dengan anak-anak tu penting. Ya. Quality time ni macam kita spend time, ya. Parents adakan satu masa tu tanpa phone, tanpa gadget, bersama anak-anak. Quality time Yes. lah. You duduk bersama dengan anak, bincang. Oh, kakak-kakak, macam mana sekolah hari ni? You kena tanya anak you. Oh, berakkan apa tu, apa cakap, communication tu kena ada. Dan mungkin waktu PKP ini boleh juga kita sediakan Yes. satu ruang. Ruang kualiti. Ada meja, mungkin ada satu sudut yang kita tak selalu Ya, guna. betul. Mungkin waktu PKP ini kita boleh sediakan sudut itu, sudut bonding. Sediakan satu meja, mungkin boleh sediakan pen, pensel, kertas tanpa gadget. Untuk quality. Bukakan lagu sedikit untuk menambahkan lagi seri-seri dekat waktu tersebut dan boleh spend time waktu dengan anak. Dan mungkin dekat situ akan adanya attachment, bonding, dan sebagai ibu bapa mungkin pada waktu itu dia akan mula sedar, oh anak saya dah besar. Yes. Anak saya dah pandai dah cakap pasal hal begini. Kadang-kadang tak terasa, ya. Tiba-tiba dah tahu anak besar. Memang lepas tu kita sentuh balik dengan Puan Syafini tadi, Puan. Puan Syafini cakap pasal emosi dan fizikal. Betul. Bila Emosi dan budak-budak fizikal. terlalu dengan phone, mereka ni emosi saya sentuh lah, fizikal pula. Mereka kurang bergerak, kurang betul. berinteraksi. Zaman-zaman dulu, orang-orang kalau keluar, dia kata mesti saya panggil, "No, jom main tongkat," gitu kan. Betul. Sekarang tak ada. Main kat dalam tu PUBG, dia muncul, tak ada. Jadi budak-budak ni secara emosinya, mereka tidak berinteraksi dengan betul. Dia akan ganggu emosi dan fizikal. Dulu zaman-zaman dulu kita dengan kawan kita, jadi kita Happiness itu betul-betul happy. saya cakap satu, sekarang budak-budak sekarang tak apa kita panggil, tak jaga hati orang gitu. Perasan tak? Tak ada tak ada apa kita panggil? Common sense tak ada. Common sense pun datang ayat tu. Terima kasih. Banyak betul suara-suara. Suara-suara penolong. Ya, saya cakap common sense tu. Anak tak ada komunikasi, dia tak tahu cara bergaul. Kurang tahu cara bergaul. Dia bila kita masuk universiti ke belajar dengan orang, dia kurang. Dan Tak ada sense tu. saya juga pernah baca satu artikel dekat Facebook. Dia kata ada perbezaan di antara anak yang kita berikan handphone dan juga anak yang tidak kita berikan handphone dalam developmental process. Ya, betul. Okay? Anak yang diberikan handphone, dibukakan YouTube Kids, okay? Berumur 3 tahun dah tahu A, B, C, D, E, F, G. Sangat excellent. So kalau mak bapak kat luar sana tengok anak umur 3 tahun dah pandai A, B, C tu dah cukup wow. Yes. Superb. Berbanding kita comparekan dengan anak yang tidak diberikan handphone, tak tahu umur 3 tahun, tak tahu ABC, tak tahu color. Tapi dari segi common sense dia ada. Dari segi attachment, respect. Okay, dia nampak ibu, dia tahu perasaan ibu kalau sedih dia belai. Berbeza dengan anak yang berumur 3 tahun yang memang cerdik tersebut, dia kurang sedikit dari segi attachment, dari segi perasaan dia terhadap orang lain. Empathy, simpati tu Yes, kan. betul. Kurang Datang belajar. pun empathy, simpati kurang berbanding dengan anak-anak berbanding dengan anak yang tidak diberikan gadget. So it depends dengan parents lah kan, Cik Syazali. betul. Dia nak anak yang pandai sahaja ataupun dia nak anak yang pandai dan excellent dalam kemahiran hidup. Dari segi emosinya juga. Rohani, fizikal semua kan. Betul. Tu kita takut ibu bapa selalu berfikir bahawa okey, kita kasih gadget kat anak ni mungkin anak ni belajar. YouTube Kids yang sekarang kita tengok Belajar. Boleh, benda tu boleh tapi hadkan. ada kawalan. Kanak-kanak sekarang pandai. Depan parents buka YouTube Kids, belakang Beyblade Burst. Ultraman. Ya. Cik Ali. Saya pernah melalui adik saya macam tu. Dan ibu bapa takut. Kadang-kadang ada ibu bapa yang bersikap konservatif. Yang berfikir bahawa
tak perlulah benda macam ni. Pergi sekolah dah belajar lesson kan. Tu tiba-tiba datang MCO ni takut. Macam mana aku nak ajar anak aku ni? Kadang-kadang susah. Tapi itulah parents kena ikut. Saya faham parents nak ikut peredaran zaman. Kanak-kanak ni pun nak ikut peredaran zaman. Tengok kawan dia iPhone 12, dia pun beli iPhone 12, nak tunjuk boba. Tak ada boba pun lekat lah bulat-bulat tu kat belakang, boba juga. Ya, dia nak kejar ya. Bila dia nak compete. Sekarang orang sekarang suka compete. Kau maju, aku pun sama nak maju begitu. Tapi sometimes you kena ajar tu lah. Parents kena teramkan kepada anak bahawa you kena make sure that benda tu very macam cakap perlu, keperluan sahaja. Bukannya you addicted dengan benda tu. Betul. Okay. So maksudnya apa yang saya faham lah. Sebelum kita nak jadi parents ni, kita kena belajar serba sedikit tentang ilmu-ilmu gaya keibubapaan ini. So Cik Syazarin, kita dah hampir 1 jam ni bersiaran langsung live di Facebook. So macam mana? Kita nak teruskan lagi ataupun Cik Syazarin rasa kita nak sambung lagi dengan soalan-soalan yang lebih hangat? Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak ada? Orang pun dah penat petang-petang ni kan dengar aku bebel. Apa sebulat dia cakap. Gitu. Okay. Rasanya sampai itu Anum. Okay. Kita wrap lah sikit Saya tak cakap parenting style ibu bapa sekarang dengan zaman dulu pun berbeza ke tidak. Sama je. Sama. Parents sebab dia tahu apa yang anak dia nak. Ibu bapa ni orang yang melahirkan, yang membesarkannya. Tak ada ibu bapa yang membesarkan anak, nakkan anaknya tu menjadi yang tidak berjaya. Semua ibu bapa nak yang terbaik untuk anak-anak. Tapi it depends on how dia membentuk anak tersebut. How you sediakan jalan untuk anak you. Kalau you sediakan dia jalan batu-bata lah, luka lah kakinya. Kalau jalan tar, cantik lah kakinya macam tu. Dia depends on parents. Macam mana you nak develop you punya parenting style tu. Dia tak kisah tau you guna, macam Aisyah cakap ada 4 parenting style tu. Kalau you nak guna semua pun boleh. It depends on the situation right now. Bukannya zaman-zaman dulu ni orang fikir macam nak fit kan. Jadi kita kena guna yang authoritative. Nak fit authoritarian. Nak anak dengar cakap kita. Tapi sekarang dah tak dah. Sekarang ni masa zaman-zaman macam ni dah benda tu dah jadi lenient. Bila perlu you gunalah mana. Dia ada kita panggil fokat. Pilihlah kad mana kau nak guna. Ikut situasi. Ada satu masa tu kita tak sesuai gunakan betul authoritative, kita kena gunakan authoritarian, then use. Kita guna campur-campur sebab sekarang ni dunia digital, dunia generasi apa? Generasi Alpha. Generasi Alpha. Saya cabarannya saya lain. YZ Alpha dah. Cabarannya lain. Jadi kita perlukan kepelbagaian dalam mendidik anak-anak di rumah. Okay, Cik Syazarin, ada apa-apa lagi sebelum kita nak tutup? Sikit tips untuk parents. Ni tips belajar. Tips belajar ni saya cakap tadi VAK tu lah. Visual. You kena detect daripada kecil ni anak you ni suka belajar macam mana. You suka belajar, dia belajar secara mendengar, secara melihat, secara bergerak pergerakan. Kalau anak you suka belajar secara melihat, ajar banyak-banyak, tunjuk banyak-banyak benda macam kalau ni smiling every day, dia akan nampak macam ni belajarnya. Kalau suka dengarkan dia lagu-lagu. Kalau suka kinestetik ajak zumba. Dengan saya pun boleh. Kenal pasti dulu anak-anak. Ada soalan last ada soalan last. Sebelum saya dengan Puan Hanum rap, ada soalan last kita try daripada kaunseling SCKJ. Apa pandangan Cik Syazarin tentang cara mendidik anak mengikut Saidina Ali bin Abi Talib? Saya tahu dah siapa ni. Okey. Panjang ya. Kelompok pertama 7 tahun, yang ini 0 hingga 7, melayannya sebagai raja. Okey, Saidina Ali. Kelompok kedua 7 tahun, 8 hingga 14, melayan sebagai tawanan. Seterusnya, kelompok daripada ketiga 15 hingga 20 tahun, melayannya sebagai sahabat. Okey. Kita pergi pada yang pertama. Melayan anak sebagai raja. 1 hingga 7 tahun. Okay. Apa pandangan Cik? Kita bukan nak panggil, kita cakap apa orang cakap. Kalau melayan anak sebagai raja, spoil brat anak kau. Tapi 0 hingga 7 tahun ni is very developmental. Dalam psikologi. Dalam psikologi dia proses pembesaran 0 hingga 7 tahun, kita daripada beranak sampai raja 1 lah. Betul. Kita layan dia macam raja, ya. Macam
Saidina Ali cakap kita nak melayan anak tu sebagai raja ni macam mana? Bukannya kita cakap kita bagi dia full apa semua dia nak tu bagi. Tapi attention sebenarnya. Attention yang penting, yang pertama sebab attention daripada attachment daripada ibu bapa daripada 0 hingga 7 tahun tu penting sebab benda ni development. Dia akan membentuk personality anak itu bila dia membesar. Betul Puan. Dia melihat. Oh, bila you buat perkara yang tidak baik, anak you akan ikut. Bila you buat perkara baik, dia role model betul. Dia role modeling. 0 hingga 7 tahun tu ialah cepat tau budak belajar. You ajar dia cakap benda-benda jahat, benda-benda buruk, cepat dia tangkap. Betul. Tapi kalau dia cakap benda-benda baik, cepat dia tangkap juga. Macam tu. Sebab tu 0 hingga 7 tahun ni perkara paling penting, developmental tu. Di situlah adanya pembentukan personality dibentuk semasa zaman itu. Dia akan melihat. Dia observe. Oh, macam ni orang besar buat. Macam ni ayah saya berkomunikasi dengan mak saya. Macam ni mak saya berkomunikasi dengan ayah saya. Dari segi role lah, keluarga memainkan role yang penting pada pandangan pertama kanak-kanak itu membesar. Okey. Seterusnya daripada soalan yang kedua, melayan anak sebagai tawanan umur 8 hingga 14 tahun. Okey, yang ini kenapa? Ini kita takut kadang-kadang. Umur 8 hingga 14 tahun psikologi, mereka dah tahap latency. Latency ni start nak bercinta. Betul. Kau nak start develop suka kepada orang, dia start genital kita panggil. You tahu anak-anak apa? Dia sama je konsep sebenarnya Saidina Ali ni, sama konsep dengan psikologi saya. Ada related dengan psikologi. Betul. Jadi kita tengok anak itu membesar secara genital. Lelaki melihat kepada perempuan dan perempuan itu dah sama dengan keinginan itu terhadap seksual tu ada. Lelaki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada, maksudnya mereka dan mereka apa? Develop benda tu. Mereka perlu lelaki sebagai lelaki you have to become like this. Sebagai woman you have to act like this. Tak sama, rules berbeza. Sebab tu hingga 8 hingga 14 tahun ni you perlu recamkan dia. Jaga dia betul-betul. Sebab itu akan bentukkan dia. Dia akan bentukkan dia masa hadapannya. Tu kita cakap kadang-kadang kanak-kanak ni kan dekat dari 1 sampai dah jam umur 12 tahun dah jam 6 Dah jam 6. Dia environment dia tu tau. Bila kita masuk sekolah menengah, satu sekolah menengah tu ada 4 sekolah rendah lain masuk. Environment dia lain. Environment dia tu yang menyebabkan tu lah kita kata culture shock. Ada orang kata apa? Kejutan budaya tu yang ada. Jadi sebagai tawanan ni you have to macam mana cakap? Shape dia. Masa tu dia kena shape. You kena jaga, you kena betul-betul monitor pembesaran tu. Sebab kita takut benda-benda ni akan di masa hadapan akan menjadi isu lah. Takut anak-anaknya apa liar kata orang. Tak dengar cakap. Bagus sebenarnya. Macam saya nak cakap menjadi tawanan daripada umur 8 hingga 14 tahun. Jadi we have to monitor sebenarnya. Ayat sekarang lah. Zaman dulu tawanan, ayat sekarang monitor. We have to monitor. Okey. Faham. Okey. Dan seterusnya yang ketiga. Yang menjadi sahabat daripada umur Kenapa kita menjadi sahabat? 15 hingga seterusnya menjadi sahabat. Sahabat tu sebab anak ni bila dia dah besar, dia dah masa tu dia dah belajar tau. Dia start learning. You have to become their friends. Dan apa yang saya faham dari sudut kaunseling juga, dalam waktu ketika umur tersebut 15 dan ke atas itu, anak-anak ni kepercayaannya lebih kepada kawan-kawan. Betul. Dan dia belajar juga dari segi pembentukannya, dia melihat pembentukan daripada kawan-kawan Dia dia. keluar ayat peer pressure, faham? Peer pressure. Dan sebab itulah berlakunya kepentingan kita menjadi sahabat kepada anak-anak pada umur 15 dan ke atas. Sebab orang yang dipercaya itu adalah rakan. Apa yang ibu bapa cakap tu adalah jadi nombor 2. Yang pertama adalah rakan. Sebab tu kita as a parent kena jadi rakan kepada anak-anak kita pada waktu itu. Okey, Cik Zarin, ada nak sambung lagi? Sikit Aisyah Nom ada daripada Bobot Craft. Kak Noh. Siapa? Daripada Kak Noh, Bobot Craft. Bobot Craft. Kalau nak belajar, kalau anak belajar dengan permainan pula macam mana? Okey. Saya cakap VAR is visual, auditory and kinesthetic. Dia belajar daripada permainan. Benda tu main. Saya cakap anak ni budak develop sebab masa dia membesar 0 hingga 7 tahun, dia orang develop dia orang punya imajinasi tau. Jangan strict imajinasi tu. Okay? Ibu apa cakap, anak aku cakap seorang gila apa anak aku? Cakap dengan setan. Bukan. Dia develop dia punya imajinasi. Okay, ni. Bila you strict kan benda tu, you block benda tu, budak tu start tak berimajinasi tau. Budak tu start cakap, tu yang jadi budak lampi kita panggil, lambat pick up. Budak-budak yang apa? Takut-takut. Pendiam, takut. You burst dia punya self esteem. You pecahkan self esteem dia. Jadi dia tak boleh develop dia self. Okay? Kak Noh, jadi budak-budak yang main dengan permainan ni sebenarnya dia try to develop dia punya kita panggil mental punya process. It's a mental process. It's development and mental process.
dia belajar untuk berimajinasi. Berimajinasi penting. Bukan orang tua je think out of the box. Kanak-kanak pun sama. Tak ada different pun. Sebab benda tu jangan districtkan untuk mereka lah. Sebab pertumbuhan kanak-kanak tu ada. Sebab masa tengah main, biarkan dia main. Dan itu juga memberikan impact macam mana kita melihat situasi itu berlaku. So, saya cakap, Manom, Malaysia the best lah. The best, saya cakap. The best education system. Education system, parental system, Malaysia is the best. Sebab umur 7 tahun, dia baru start belajar. Perasan tak umur 1 hingga 6 tahun tu kau beri tadika menyanyi je. That is the thing. You belajar develop. You belajar berkawan. You belajar, masa tadika you belajar berkawan. You belajar develop you punya learning apa kita panggil? Social skill. Social skill. Learning apa, kita punya attraction. Kita belajar macam mana. Benda tu lah sebenarnya yang membuatkan dia develop dia punya self afterwards. Ya. Okay. Macam Anung. Okey, daripada KJ Kun, kita lihat kebanyakan anak-anak yang tiada ibu bapa, yang tinggal di rumah anak yatim selalu menjadi orang berbanding yang mempunyai ibu bapa. Apa pandangan tuan? Cik Anung, kalau Cik Anung rasa daripada pandangan kaunselor, macam mana Cik Anung? Menjadi orang berbanding Dia cakap orang. ibu bapa. Dia lagi berjaya lah katanya Cik Anung. Macam mana kalau daripada sudut kaunselor pula? Okey, daripada sudut dari segi kaunseling, dan saya juga pernah berintern di bahagian JKM kan? JKM di rumah anak-anak yatim. Mereka dibesarkan dalam situasi yang keras. Bukan keras maksudnya deraan, bukan. Tapi dari segi daya ketahanannya itu kuat. Daya ketahanan mental, daya ketahanan fizikal mereka itu lebih luar biasa berbanding anak-anak yang membesar yang mempunyai ibu dan bapa. Macam mana mereka sama-sama mendapatkan perhatian daripada seorang ibu dekat rumah, berkongsi perhatian daripada anak-anak yang ramai. Dekat situ kita boleh tengok macam mana dia bertahan dekat dalam sesuatu situasi yang tegang, dan dari satu situasi itu dapat membentuk perjalanan hidup mereka ke arah satu tahap yang lebih baik, sebab dia dah dididik dengan satu situasi yang tegang. Maksudnya selepas ini apabila mereka ada lagi satu keadaan yang dah besar, kawan saya buat saya macam ni, saya punya klik saya dekat tempat kerja buat saya macam ni, daya ketahanan dalam diri mereka itu dah sangat tebal. Dinding tu kalau kita ketuk, dinding dia dah batu. Immune lah, immune. Whatever, apa saja orang yang buat, saya boleh hadap. Sebab dia dibesarkan tanpa ibu bapa. Dan perhatian yang didapat di rumah-rumah anak yatim ini dikongsi beramai-ramai. Dekat situ kita dah nampak dah kenapa, macam Puan cakap tadi, macam mana diorang tu boleh menjadi orang. Mereka lebih berjaya sebab dia dah develop kesusahan itu daripada mereka kecil. Macam tu. So saya rasa cukup jelas tak kepada Puan KJ Jun tadi? Okey, setakat ini saya rasa itu sahaja. Ada lagi tak? Tak ada, itu je. Kita bawa craft. Okey, so ibu-ibu tak payah lagi lah jadi ibu-ibu singa ya. Thank you Encik di atas imun. Okey Cik Syazari, saya rasa dah hampir 1 jam ni, dah 1 jam dah pun ni. So kita dah boleh tutup dah slot segmen terakhir kita dalam Brown Bag Lunch kita pada hari ini. Yang last Cik Noh. Dengan topik yang hangat bersama penolong pegawai psikologi yang hangat. Dan juga yang kaunselor kita yang hangat. Okey, saya berharap perkongsian kita pada hari ini. Okey, yang pertama tadi jangan lupa 4 kategori parenting. Yang pertama, apa dia Cik Syazari? Authoritarian, authoritative, permissive dan juga uninvolved. Okey, ada 4. Dan macam mana kita nak menggunakan all the skills, all the cara tersebut adalah bergantung kepada diri anda. Macam mana anak you tu? Macam mana anak inginkan anak-anak dibentuk. Ya, betul. Okay. So ada apa-apa sebelum kita nak tutup, sebelum saya nak tutup slot kita pada hari ini? Saya cakap last daripada saya lah, jangan terlalu strict on your children. You need to understand your children. Jangan memberi lebih. Maksud saya jangan terlalu offer bukan offer something, macam spoilkan dia. Tapi be friends dengan anak sebab by that you akan tahu macam ni kehidupannya. Yes. Be reasonable sebab you pun parents, you pun peraja anak. Jadi you mesti tahu apa yang you nak. Sekian tu daripada saya Cik Noh.
Cik Anung pula, ada apa-apa lagi nak di-share? Okay, saya tak ada. Saya rasa apa yang Cik Syazrin cakap tadi, apa perkongsian, soalan-soalan yang ditanya dah cukup padat. Dia cukup banyak memberi input. Dan saya berharap agar semua orang yang tengok live kita pada hari ini dapat manfaat, dapat menggunakan skill-skill soalan-soalan yang orang dah tanya tadi. Kita boleh praktikkan untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik selepas kita menonton video ini, ataupun menjadi anak-anak yang lebih baik, ataupun bakal ibu bapa yang lebih berpendidikan. Okey, itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.